Ini 5 kaedah besar. Pertama disebut sebagai al-umur bimaqasidiha. Suatu benda itu diukur dengan niat. Ya, dalam ibadat baik, selain ibadat baik, muamalah dia niat penting sekali. Ya. Dan kita ni sebenarnya kalau nak dikira dalam hak awak ibadah lah khususnya. Tak usah kira lah kita ni semayang macam mana, ibadah kita macam mana, puasa kita macam mana kan. Rukun, syarat atau ahkam yang ada. Sebab tu Nabi bila semayang, Nabi doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, Ta'angku hisablah aku dengan hisaban yang ringan. Dalam hadis Ahmad, hadis yang sahih, dan Aisyah tanya, ya Rasulullah, kenapa awak baca begitu dalam doa, dalam semayang tu? Nabi kata, seseorang itu bila dihisab oleh Allah, dia akan binasa. Ya. Sebab tak payah nak tunggu hisab bab ibadah kita, rukun syarat begitu gini. Allah Ta'ala hisab saja. Niat cukup lah. Agak-agak lepas lah. Niat kita semayang, niat kita puasa, niat saya mengajar, niat tuan-tuan belajar, niat kita buat hari-hari ni, ibadat baik bukan ibadat baik. Saya ingat kalau Allah Ta'ala hisab niat kita, orang Kelantan kata nungi awal-awal lagi. Tak payah nak hisab hal lain lah. Hisab hal lain lebih-lebih lagi ya tak? Sebab dia benda penting. Hatta dalam agama antara number 1 kaedah dia al-umur bimaqasidiha. Perkara itu dikira dengan niat. Ada benda sikit kita buat tapi dapat pahala yang banyak kerana niat kita yang baik. Ada benda kita buat banyak, kadang-kadang manusia puji kita itulah inilah, tak? Dapat habuan dunia lagi, tapi di sisi Allah tak ada nilai apa-apa kerana niat. Ya. Dan dengan jelas Nabi sebutlah hadis Bukhari Muslim tu hadis nombor 1 lah, Riyadhus Shalihin, dalam hadis 40 Nawawi, innamal a'malu binniyat. Amalan itu dikira dengan niat. Ya. Kita pun sekali-sekala tuan-tuan dalam tasyahud before salam tu, Allahumma hasibni hisaban yasira. Itu doa yang digalakkan kita baca ketika tasyahud before salam. Tuan-tuan belajar dalam bab zikir, masa tasyahud sebelum salam tu, dia ada koleksi doa-doa yang banyak sekali. Kita tak boleh hafal atau amalkan semua, kita hafal lah yang mudah-mudah, pendek-pendek tu. Hatta saya sendiri pun hafal pendek-pendek je. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya. Apa perkataan tu? Allahumma hasibni hisaban yasira. Only 4 words. Itu antara the best doa lah. Kerana ia diriwayatkan daripada Nabi dan memang ada dalam buku-buku fiqh, buku-buku zikir bahkan. Ya. Jadi itu kaedah nombor 1, al-umur maqasidiha. Lepas tu ada lagi kaedah al-masyaqqah tajibut taysir. Rusuh-rusuh yang ada dalam syarak ambil, jangan tak ambil. Dan jangan menyusah-nyusahkan diri. Takalluf dia panggil. Nuhina anit takalluf. Nabi larang kita takalluf. Takalluf ni benda boleh mudah dia ambil susah. Islam tak suka. Mungkin kita ingat lagi berat lagi bagus, lagi susah lagi bagus. Tak. Ada benda lagi ringan lagi bagus. Karena Nabi idza khuyira baina syai'aini akhadha aisarahuma ma lam yakun ismun. Kata Aisyah dalam hadis Bukhari, tapi bukanlah Sahih Bukhari, dalam Al-Adabul Mufrad. Dengan sanad yang sahih. Nabi ni bila ada 2 pilihan, ada 2 options, Nabi akan pilih yang paling ringan selagi mana dia tidak berdosa. Ya, sebab tu Qardawi tuan-tuan dalam buku-buku beliau dia menggunakan pakai prinsip itu dengan jelas dalam banyak hal. Dalam fiqh dia ambil fiqh yang memudahkan, terutama dalam konteks-konteks hari ni. Cerita begitulah. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Dalam banyak hal dia ada banyak kemudahan dalam syarak. Jadi ambillah kemudahan itu. Innallaha yuhibbu ayyu'ta rukhasuhu kama yukrah an tu'ta ma'asihi. Kata Rasulullah dah hadis Ibnu Umar lah, Sunan Abi Daud. Dan ia sanad yang sahih. Dalam bab rukhsah kita belajarlah bab tu, ya. Allah Ta'ala suka kamu mengambil keringanan yang ada dalam syarak, aka rukhsah. Seumpama Allah Ta'ala tidak suka kamu melakukan maksiat kepadanya. Maknanya kita buat hak ringan dapat pahala, tuan. Dapat pahala. Ya. Jadi syarak ni sebenarnya tak ada yang berat. Ringan belaka. Dalam pada hak ringan tu pun ada keringanan yang lebih ringan lagi. Ya tak? Dia jangan benda hak betul-betul haram je kita buat. Ya. Dua kan, al-masyaqqah tajlibu taysir. Yang ketiga, al-adatu muhakkamah, adat, huruf, customs, traditions. Itu diterima dalam syarak selagi mana dia tidak bercanggah dengan agama. Ya tak? Jadi jangan rigid sangat. Kadang-kadang adat dan tradisi kita lakukan yang tak bercanggah dengan agama, kita nak sailang belaka, tak boleh. Tengoklah adat dan tradisi itu macam mana, ya tak? Kalau tak bercanggah boleh amal. Kemudian yang keempat, dia panggil apa?
Al-adat al-yaqin la yazulu bisyak. Yakin tidak boleh dihilangkan dengan syak. Itu penting juga. Hatta Imam Syafi'i rahimahullah dalam al-um, dia kata al-yaqinu la yudfa illa biyaqin. Benda yang dah yakin tak boleh ditolak melainkan dengan yakin juga. Ya. Oh, wuduk aku batal ke tak batal? Batal ke tak batal? Kira tak batal. Tak perlu ambil wuduk baru. Tajdid kot. Tajdid ni kalau kita yakin ada wuduk, kemudian kita wuduk balik, itu tajdid. Itu bukan tajdid kalau tuan-tuan buat begitu. Kalau tuan-tuan syok antara batal atau tidak batal, tak batal, kekal begitu dan tak perlu ambil wuduk lagi. Ada juga ulama kata digalakkan kita ambil untuk menghilangkan syak. Tapi yang benar dalam hal ni, yang rajih, yang kuat ialah tak perlu berwuduk. Tuan-tuan syok, aku dah wuduk ke belum? Dah wuduk ke belum? Akhirnya tak wuduk lagi. Wajib ambil wuduk. Dia kena tengok hak yakin kita macam mana. Rakaat ketiga ke empat, ambil 3. After that tambah lagi 1 sujud sahwi. Ya. Tapi asal semayang je syok. Asal semayang je syok. Asyik syok panjang. Ambil 4 lah. Jangan layan sangat syok tu. Ya. Tengok juga kan, dalam bab sujud sahwi dia ada perbahasan. Kalau belajar fiqh buat ibadat tu seronok. Ya. Dia ada 2. Satu kita ambil yang lebih rendah. Kalau 3-4 ambil 3. Yang kedua kita ambil yang kita lebih zon. 3-4. Aku rasa 4 kot, ambil 4. Dua-dua tu mesti sujud sahwi di ujung. Banyak orang tahu 3-4 ambil 3 terus kan. Itu most of all lah. Dalam banyak keadaan kalau kita sekali-sekala syok, ambil waktu lah. Tapi kalau kita banyak kali syok, kita ukur aku ni zon ke, ambil hak berat. Boleh juga kan. Itu yang keempat. Dan yang kelima, ada umum kaedah ni, kaedah yang penting juga, dia panggil ad-dararu yuzal. Itu dia pakai hadis la darara wa la dirar. Tak boleh mudarat diri sendiri, tak boleh mudarat orang lain. Usah kata mudarat diri sendiri tuan. Kan? Usah mudarat orang lain. Confirm. Kalau tak confirm pun Islam bagi keringanan. Macam seorang sahabat Nabi ni tuan, nama dia Amru bin Al-As. Akhir Nasai Bukhari. Dia pergi di satu peperangan. Kemudian malam tu sejuk sangat. Kemudian malam tu dia bermimpi pula kena mandi wajib. Dia kata aku ni kalau mandi boleh mati kau, boleh sakit kau. Tak confirm lagi. Maka dia sekadar bertayamum saja. Kemudian semayang jadi imam. Balik-balik ngadu kat Nabi. Nabi pun panggil dia main. Nabi kata, wahai Amru, solat bi ashabika wa anta junubun. Pasal apa kamu bertayamum sahaja, kemudian kamu solat dengan sahabat-sahabatmu? Apa jawab dia? Zakartu qaulallah wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Kata beliau, aku ingat kata-kata Allah, janganlah bunuh dirimu, Allah Ta'ala maha sayang padamu, merahmati kamu. Jadi dia kata fatayammamtu wa sallaitu, aku pun tayamum dan semayang. Fadhahikan Nabi walam yakul syai'an. Nabi pun ketawa dan tidak berkata apa-apa. Mana Nabi endorse lah apa yang dia buat. Bukan confirm, tapi kalau aku mandi ni boleh jadi mati kau. Kalau tak mati pun boleh jadi sakit. Dah sejuk sangat mudarat juga. Jadi bukan kata confirm. Kalau tak confirm tapi berat sangka benda ni boleh mudarat pun tidak, dibolehkan untuk kita mengambil yang lebih ringan. Apatah lagi kalau confirm memudaratkan diri sendiri, of course lah memudaratkan orang lain. Mesti dielakkan. Sebab itu dalam banyak hal kerajaan pun buat peraturan benda-benda yang berbahaya ni kan. Lampu merah jangan langgar. Ni ustaz pun buat. Ya tak? Tuan-tuan tak pernah buat? Orang tanya kita, langgar lampu merah ni haram ke harus? Haram lah. Pasal pertama menyalahi perintah kerajaan. Allah Ta'ala suruh taat perintah kerajaan. Yang kedua membahayakan nyawa. Membahayakan nyawa awak, membahayakan nyawa orang lain. Allah ustaz, pukul 3 pagi ustaz, satu kereta pun tak ada. Saya tak ada jawab tu. Nak kata haram pun susah juga kan. Tapi tak boleh lah, cerita dia tak boleh lah. Tapi saya pun kalau kata tak boleh, saya buat juga. Saya pernah langgar lampu merah di KL tuan-tuan, pukul 3 pagi. Dah kereta tak ada, jangan ada tunggu gitu. Bagi lampu tak detect sensor kot, tak ada sensor kot. Lambat pergi juga. Selamat tu, selamat, tak berlaku aksiden. Tapi lampu biru mai ikut belakang yo potong, saya tahan, dah kena saman. Pukul 3 pagi ada member duk jaga. Ya. Terbang duit saja ya tak?
Cerita dia begitulah ya, mudah-mudahan sikit sebanyak